Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pesyarah MPU 3092 Pendidikan Islam iaitu Encik Muhammad Rizwan bin Abdul Rasif. Baiklah, pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang sistem kehidupan dalam Islam iaitu sistem jenayah yang terdiri daripada saya iaitu Nur Fatihah binti Kamaluddin bersama dua orang lagi rakan saya iaitu Auni Sabira binti Salahuddin dan juga Nurul Ulia binti Nordin. Baiklah, seterusnya. Isi kandungan yang akan kami kupas ialah yang pertama berkaitan konsep sistem jenayah, yang kedua hukum jenayah dalam Islam dan akhir sekali berkaitan hikmah pelaksanaan sistem jenayah. Baiklah, kita pergi kepada pengertian sistem jenayah. Jenayah ialah melakukan sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah SWT atau meninggalkan sesuatu perkara yang disuruh olehnya. Pengertian menurut fuqaha pula, jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang lain dengan sengaja. Baiklah, mari kita selami tentang konsep sistem jenayah. Jenayah dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah, sama ada ia adalah kisos, hudud atau takzir. Dan tarif ini cuba membezakan kesalahan yang boleh dihukum dengan kesalahan yang tidak boleh dihukum oleh pemerintah. Hal ini menjadikan skop jenayah adalah besar kerana semua kesalahan yang boleh dihukum oleh pemerintah menurut syarak dianggap sebagai jenayah. Maksudnya di sini terdapat banyak kesalahan dalam melakukan jenayah, namun setiap kesalahan tersebut mempunyai klasifikasi sendiri iaitu sama ada kesalahan ringan, sederhana ataupun kesalahan berat. Maka setiap kesalahan ini ada penetapan dari segi penjatuhan hukum untuk undang-undang jenayah Islam. Baiklah, kita beralih kepada jenis-jenis hukuman jenayah dalam Islam iaitu terdapat 3, iaitu yang pertama ialah hukuman hudud, kisos dan juga takzir. Seterusnya, baiklah, saya akan menerangkan tentang hukuman hudud dari segi bahasa bermaksud sempadan, had, halangan atau sekatan. Ataupun dari sudut istilah pula bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Maksudnya di sini, peraturan ini hanya Allah saja ditetapkan dan kekal sehingga hari kiamat dan tiada siapa pun manusia di muka bumi ini boleh mengubah hukuman hudud tersebut. Baiklah, 6 kesalahan hudud yang disepakati oleh semua ulama ialah yang pertama zina, iaitu persetubuhan yang haramlah dilakukan sama ada untuk golongan berkahwin atau tidak berkahwin. Untuk golongan berkahwin ataupun musan akan dikenakan hukuman iaitu rejam sampai mati. Manakala golongan bukan kahwin pula akan dikenakan 100 kali sebatan. Yang qazaf iaitu menuduh seseorang menuduh seseorang melakukan zina tanpa saksi iaitu tidak cukup 4 saksi, maka akan dikenakan sebanyak 80 sebatan. Yang ketiga, mencuri iaitu mengambil hak orang lain, maka akan diberi hukuman iaitu potong tangan atau potong kaki secara bersilang serta dibuang negeri. Begitu juga dengan hirabah, rompakan. Dan yang keempat ialah minum arak. Minum arak ialah salah di sisi Islam, maka akan dikenakan sebatan sebanyak 40 kali. Dan juga akhir sekali ialah murtad ataupun ridah keluar dari Islam, maka hukuman hudud yang dikenakan ialah bunuh bagi sesiapa yang keluar dari Islam. Baiklah, seterusnya kita boleh dapati firman pelaksanaan hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha, iaitu itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Baiklah, terdapat juga syarat-syarat pelaksanaan hudud. Yang pertama, mestilah beragama Islam. Yang kedua, mukallaf iaitu
kanak-kanak dan orang gila dikecualikan, iaitu kanak-kanak yang belum mencapai tahap mumaiz, dan juga orang gila kerana dia tidak waras untuk melakukan apa yang dilakukannya. Jadi maka mereka ini dikecualikan daripada hukuman hudud. Yang ketiga, merdeka. Jika hamba akan dikenakan separuh hukuman. Yang keempat, melakukan jenayah hudud dengan pilihan sendiri, bukan paksaan. Maksudnya dengan kerelaan sendiri, tiada dipaksa mana-mana pihak, maka dia akan jatuhkan hudud. Yang kelima iaitu pengakuan daripada pelakunya dengan kerelaan. Maksudnya pesalah mengaku bahawa dia yang melakukan zina tersebut. Jadi maka jatuhlah hukuman hudud kepada pesalah tersebut. Yang keenam iaitu terdapat saksi adil. Misalnya kesalahan zina mestilah mempunyai 4 orang saksi dan eviden yang mencukupi. Dan akhir sekali tidak terdapat kesamaran dalam pensabitan. Maksudnya mempunyai bukti yang cukup ataupun eviden cukup untuk membuktikan pesalah itu bersalah. Maka akan dijatuhkan hukuman hudud. Baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada isu berkaitan jenayah Islam, iaitu isu hudud di Malaysia. Seperti terdapat dalam akhbar ini, pembentangan hudud di Parlimen, Mahkamah tolak bantahan Hawal Hadi. Hal ini demikian kerana terdapat pertentangan ataupun perselisihan faham antara undang-undang jenayah Islam yang ingin dijalankan di Malaysia kerana terdapat masyarakat berbilang kaum. Katanya isu hudud ni tidak sesuai dijalankan kerana ada golongan non-Muslim, bukan Islam. Jadi tidak mereka berpendapat tidak selaras ataupun tidak adil dijalankan di Malaysia. Tapi menurut pembacaan saya di Syariah Johor punya artikel jurnal, beliau mengatakan tiada alasan kukuh untuk mengatakan hukuman hudud ni tidak sesuai dijalankan di Malaysia kerana jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah dulu, terdapat masyarakat berbilang kaum serta terdapat umat Yahudi di sana. Jadi Al-Qutubi menjelaskan bahawa terdapat perbezaan pendapat ulama berkaitan kedudukan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam ke atas bukan Islam. Manakala sebahagian ulama seperti Imam Malik dan Al-Syafi'i berpendapat bahawa mereka diberi pilihan sama ada mahu dihukum dengan hukum jenayah Islam atau tidak. Jadi apa yang boleh saya sebutkan adalah tidak jadi masalah jika hukuman undang-undang jenayah Islam dijalankan di Malaysia kerana golongan bukan Muslim tu dia boleh pilih sama ada dijalankan, maafkan saya, maksudnya mereka boleh pilih sama ada untuk dijatuhi hukuman jenayah Islam atau tidak. Jika diorang tidak mahu dijatuhi dengan undang-undang jenayah Islam, maka mereka boleh diadili atau dihukum mengikut undang-undang yang sedia ada seperti kanun kesesaan. Seperti contohnya, kita boleh tengok yang lain. Hukuman hudud di Brunei mula berkuat kuasa pada 22 Oktober 2013 iaitu oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wal Daulah, iaitu pemimpin Brunei yang hendak jalankan hudud akhirnya tercapai pada tarikh 22 Oktober 2013 walaupun terima banyak kritikan. Seperti kita tengok seterusnya. Berdasarkan artikel tersebut, kekebalan dan hudud di Brunei ini telah membuktikan bahawa tiada isu jenayah berkaitan hudud. Maksudnya jenayah yang besar tiada berlaku di negara sana, melainkan berkaitan isu jenayah takzir dan kisos. Jadi apa yang nak saya terangkan ialah pemimpin Islam yang tegas dalam memperjuangkan undang-undang jenayah Islam mampu mengangkat martabat Islam serta dapat memberi rasa keharmonian kepada individu dan masyarakat yang menetap di negara tersebut kerana masyarakat tersebut rasa takut untuk melakukan jenayah kerana mempunyai pelaksanaan hudud. Oleh itu, berkaitan isu hudud ini, jelaslah keberkesanan hukum hudud yang dilaksanakan berupaya mengurangkan kes jenayah di samping masyarakat dapat hidup dengan harmoni. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Alni Sobira untuk menerangkan tentang hukuman kisos.
Terima kasih kepada saudari Nur Fatihah atas perkongsian yang cukup mendalam dan meluas mengenai konsep jenayah dalam Islam serta hukum hudud. Sekarang, suka untuk saya kongsikan pula tentang hukum jenayah yang seterusnya dalam Islam, iaitu hukum qisas. Dari segi bahasa, qisas ditakrifkan sebagai perturutan kesan atau persamaan. Dari segi istilah pula, qisas bermaksud mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yang dilakukan terhadap orang lain yang melibatkan fizikal, sama ada perbuatan membunuh atau lain-lain daripada perkara-perkara yang mencederakan jasmani. Jadi, sekiranya seseorang itu melaksanakan jenayah membunuh ataupun mencederakan anggota badan orang lain, maka dalam Islam dia turut akan dihukum sebagaimana yang telah dia lakukan. Suka untuk saya ingatkan bahawa Islam yang bersifat syumul sangat mementingkan keadilan dalam kalangan umatnya. Sebab itulah ia mensyariatkan qisas, iaitu balasan yang sama dikenakan terhadap jenayah yang dilakukan. Pensyariatan pelaksanaan hukuman qisas ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf daripada saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, iaitu tebusan, kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat daripada Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Berdasarkan ayat ini, Islam menuntut umatnya untuk melaksanakan qisas bagi orang yang membunuh dengan mengambil kira aspek persamaan taraf antara pembunuh dengan mangsa bunuh. Sekiranya jenayah yang dilakukan mendapat maaf, maka dia dikehendaki membayar tebusan yang berat yang juga disebut sebagai diat kepada pihak mangsa. Tahukah anda, terdapat beberapa jenayah yang perlu dihukum dengan hukuman qisas. Antaranya termasuklah jenayah membunuh dengan sengaja serta jenayah mencederakan, melukakan atau memotong anggota badan dengan sengaja. Jenayah membunuh dengan sengaja termasuk dalam kategori pembunuhan dalam Islam dengan istilah ammad, iaitu murni sengaja. Dua lagi kategori pembunuhan dalam Islam ialah khata' mad, iaitu murni keliru, dan khata', iaitu mirip sengaja. Ammad, iaitu murni sengaja, berlaku apabila seseorang sengaja memukul orang lain dengan pukulan yang biasanya akan membunuh dan memang ia bermaksud untuk membunuhnya. Maka dalam hal ini, pembunuh wajib dikenakan hukuman qisas. Tetapi jika pembunuh itu dimaafkan, maka dia akan terkena diat, iaitu denda yang berat dan akan diambil secara segera daripada hartanya. Seterusnya, khata' mad pula, iaitu murni keliru, berlaku ketika seseorang melemparkan sesuatu dan ternyata menimpa seseorang yang lain tanpa sengaja sehingga menyebabkan kematian. Maka dalam hal ini pelakunya tidak diqisas, tetapi dia diwajibkan membayar diat ringan dari keluarga kerabat pihak ayahnya dan diberi tempoh selama 3 tahun. Dan yang akhir sekali ialah khata', iaitu mirip sengaja. Pembunuhan jenis ini pula kita lihat apabila seseorang bermaksud memukul seseorang dengan pukulan yang biasanya tidak akan membunuh, tetapi orang yang dipukul ternyata tewas dan meninggal dunia. Dalam hal ini, pembunuh tidak wajib diqisas, tetapi wajib membayar diat berat atas keluarganya dan diberi tempoh selama 3 tahun.
Bagi jenayah mencederakan, melukakan atau memotong anggota badan dengan sengaja pula, ianya melibatkan pencerobohan ke atas anggota badan manusia seperti mencederakan, melukakan atau memotong anggota badan seperti jari, mata, kaki dan lain-lain yang tidak membawa kematian. Sebenarnya, hukuman qisas dalam Islam tidak dilaksanakan secara membuta tuli. Sebaliknya, turut mengambil kira syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Bagi jenayah membunuh, yang pertama, orang yang hendak dijatuhkan hukuman qisas hendaklah mukallaf, yakni baligh dan berakal. Dalam hal ini, kanak-kanak dan orang gila tidak akan dikenakan qisas. Kedua, pembunuh mestilah bukan terdiri daripada ibu bapa, datuk dan yang ke atas. Dan sekiranya golongan yang disebut sebentar tadi merupakan pembunuh, maka mereka tidak akan dikenakan qisas. Ketiga, mangsa bunuh adalah terpelihara darahnya dengan sebab Islam. Jadi, seluruh umat Islam yang cukup syaratnya untuk dikenakan qisas wajib diqisas apabila mereka melakukan jenayah qisas. Keempat, persamaan taraf antara pembunuh dan mangsa bunuh dari sudut agama, yakni kedua-duanya mestilah Islam dan merdeka. Jika antara dua manusia itu berlaku qisas dalam hal jiwa, maka dalam hal anggota badan yang lain turut berlaku qisas. Pelaksanaan qisas dalam hal mencederakan anggota badan mengambil kira beberapa syarat tertentu. Antara syarat tersebut termasuklah terdapat kesamaan dari sudut anggota yang hendak dikenakan qisas, seperti tangan kanan dengan tangan kanan dan yang kiri dengan yang kiri. Seterusnya, anggota yang sihat tidak akan dipotong kerana qisas adalah bagi anggota yang lumpuh. Namun, memotong anggota yang lumpuh kerana anggota yang sihat adalah harus hukumnya. Ketiga, hendaklah anggota yang hendak diqisas itu boleh dipotong pada sendi seperti siku, pergelangan tangan atau anggota yang ada sempadan khusus seperti telinga. Qisas juga hendaklah dilaksanakan pada sendi yang paling hampir dengan anggota yang dilakukan. Sekiranya tangan mangsa dipotong menghampiri siku di bahagian sini, maka qisas akan dilaksanakan pada bahagian siku pemangsa. Dalam hal ini, mangsa akan diberikan hukuman diet, yakni bayar ganti rugi bagi bahagian yang selebihnya yang tidak dapat diqisas. Dan yang kelima, jika calar, luka terpotong tetapi tidak terputus, maka tidak diharuskan qisas kerana tiada persamaan sebagai syarat asas qisas. Okey, kita beralih pula kepada diat sebagai denda kepada penjenayah. Diat yakni denda terbahagi kepada dua, iaitu mughalazah yang juga disebut sebagai diat berat dan mukhafafah yang juga disebut sebagai diat ringan. Diat berat adalah berupa 100 ekor unta yang terdiri daripada 30 hiqah, 30 jaza'ah dan 40 khalifah, yakni unta betina yang dalam perutnya ada anak. Diat mukhafafah pula berupa 100 ekor unta yang terdiri daripada 20 hiqah, 20 jaz'ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun dan 20 bintu makhad. Dan sekiranya tiada unta, maka pembayaran diat akan bergantung kepada harga unta-unta tersebut. Dan bagi jenayah pembunuhan keliru, yakni pembunuhan yang tidak disengajakan, diat yang perlu dibayar akan menjadi berat pada 3 tempat. Pertama, ketika membunuh di tanah haram. Kedua, ketika membunuh pada bulan-bulan haram. Dan yang ketiga, ketika membunuh orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Macam tu. Itu sahaja daripada saya mengenai hukum qisas dalam Islam. Saya serahkan kepada saudari Nurul Ulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Auni atas perkongsian yang bermakna dan juga terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk menyambung berkaitan dengan hukuman jenayah dalam Islam. Dan kali ini saya akan mengupas pula hukuman yang terakhir iaitu hukuman takzir. Takzir dari segi bahasa merupakan halangan, pencegahan atau pertolongan. Manakala dari segi istilah pula, takzir merupakan hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang tidak ditentukan kadarnya oleh syarak, sama ada ia merupakan hak Allah iaitu hak masyarakat sejagat yang tidak dikhususkan kepada mana pihak, misalnya hak ibadah mutlak semata-mata kerana Allah, tiada sebab lain, ibadah yang mempunyai makna bantuan kepada orang
lain dan hukuman yang tidak memberi maksud lain, melainkan hukuman dan pengajaran semata-mata seperti hukuman yang sedang kita bincangkan ketika ini, iaitu hukuman hudud, qisas dan takzir, ataupun hak manusia yang bukan hak yang khusus diberikan untuk maslahah kebaikan diri peribadi dan berkait rapat dengan hak-hak berkaitan harta, misalnya hak ganti rugi barang yang dirosakkan orang lain, hak pelunasan hutang, hak diah iaitu hutang darah dan sebagainya. Dalam takzir juga, hukuman-hukumannya tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam topik ini juga terdapatnya pembahagian yang menentukan terjatuhnya hukuman takzir dan disebutkan di dalam paparan ini dua isi, iaitu yang pertama, kesalahan yang selain dari kategori kesalahan hudud dan qisas. Hukuman ini kebiasaannya dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan namun tidak ditetapkan hukuman kesisaannya oleh Al-Quran dan hadis. Adapun begitu, hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan kesisaannya tapi tidak cukup syarat bagi kesisaan itu akan termaktub di pembahagian takziran seterusnya, iaitu kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya. Oleh itu, sekiranya berlaku kejadian rasuah, tidak menunaikan amanah atau penjual menyembunyikan perkara yang wajib diberitahu seperti sekarang, contohnya kalau masa kini seseorang yang membeli barangan dalam talian mendapat pakaian kotor ke atau yang mungkin kotor kerana penjual berbohong pada barang yang ada aib yang tersembunyi, maka termaktublah kesalahan itu sedang seseorang itu di bawah hukum takzir yang perlu dipenuhi syarat-syarat pelaksanaannya terlebih dahulu. Antaranya, yang pertama, hukuman hendaklah bertujuan menjaga kemaslahatan yang ditetapkan oleh Islam. Hukuman ini tidak seharusnya memberi peluang kepada mana-mana pihak untuk mendapat kelebihan yang tidak sepatutnya seperti mengambil alih sesuatu kes hanya untuk mendapat nama atau mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah hanya untuk mengautkan sedikit keuntungan daripadanya. Selepas itu, syarat-syarat pelaksanaan takzir ini juga hukumannya dapat menolak keburukan atau mengurangkan tanpa mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat dan tidak menghina kemuliaan manusia, iaitu tujuannya untuk mengislah dan membaikkan manusia dan juga sebagai pencegahan daripada berlakunya jenayah yang sama atau lebih buruk. Seterusnya, hukuman hendaklah sesuai dengan jenayah yang dilakukan dan persamaan hukuman dan adil di antara manusia, iaitu tiadanya perbezaan hukuman mengikut pangkat atau darjat seperti orang penamaan hukuman lebih ringan berbanding rakyat biasa. Dan akhir sekali, syarat-syarat pelaksanaan takzir ini ialah hendaklah dijalankan oleh pemerintah atau badan-badan yang dipercayai dan berautoriti seperti badan perundangan yang diadili hakim. Untuk lebih jelas lagi, ini merupakan perbahagian kepada hukuman takzir iaitu adanya setiap kesalahan takzir yang akan diadili dan dikenakan hukumannya setimpal, iaitu yang pertama, hukuman mengenai tubuh badan seperti sebatan. Setengahnya ada yang mengatakan hukuman takzir berkaitan sebatan ini akan dikenakan 75 sebatan. Ada juga yang mengatakan 99 sebatan, 39 sebatan dan ada juga yang mengatakan bahawa hukuman takzir ini tidak dibenarkan melebihi daripada 20 sebatan. Seterusnya, hukuman berkaitan sekatan kebebasan seperti penjara, buang daerah dan lain-lain. Sekiranya hendak dibincangkan berkaitan hukuman penjara, terdapat dua jenis hukuman penjara dalam undang-undang Islam. Sama ada tempoh yang tetap yang kebiasaannya dikenakan bagi kesalahan-kesalahan kecil atau hukuman penjara yang tidak tetap dan tidak terhad yang dikenakan ke atas penjenayah yang sering melakukan kesalahan yang mana mengikut pandangan hakim tidak boleh dipulihkan akhlak mereka dengan mengenakan hukuman yang biasa. Semua mazhab undang-undang Islam mengesahkan bahawa hukuman ini boleh dilanjutkan sama ada sehingga penjenayah itu bertaubat atau sehingga dia mati bagi penjenayah yang berbahaya. Yang ketiga pula merupakan hukuman berkaitan harta seperti denda dan akhir sekali pelbagai hukuman lain berdasarkan budi bicara pemerintah. Sebagai contoh, hukuman bagi jenis ini adalah atau ibadah nasihat, mungkin juga keperluan melakukan kerja-kerja amal tanpa mendapat sebarang upah dan mungkin juga ancaman yang merupakan satu untuk hukuman
ta'zir yang dapat mendorong pesalah mengubah tingkah lakunya kerana takut dihukum. Dan tidaklah saya bercakap kosong. Di sini saya sertakan firman berkaitan pelaksanaan hukuman ta'zir iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya laisa 'alal lazi ya'til bahimat tahad, maksudnya tiada hukuman bagi orang yang menyetubuhi haiwan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujladu ahadun fawqa 'asharati aswatin illa fi haddan min hududillah, yang membawa maksud seseorang tidak boleh disebat lebih dari 10 kali sebatan kecuali pada hukuman hudud. Riwayat Muslim. Jadi melalui sabda tersebut, hukuman yang dijalankan adalah ta'zir, melainkan dinyatakan hukuman yang seharusnya dilakukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari hukuman-hukuman yang dinyatakan ini juga, kita dapat melihat bahawa tasyrik agama ini mewajibkan pemilihan atas 5 daruriyat, iaitu kepentingan yang datang dengannya oleh segala syariat dan agama samawi, iaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara keturunan, yang keempat, memelihara akal, dan akhir sekali, memelihara harta. Oleh itu, syariat menganggap pencerobohan terhadap segala perkara yang telah saya nyatakan sebentar tadi, atau dari segi contohnya seperti pembunuhan, pugutan maupun pencurian, dianggap sebagai jenayah yang membawa kepada hukuman di dunia dan di akhirat. Secara keseluruhannya, jenis-jenis hukuman jenayah dalam Islam yang telah kumpulan kami kupaskan pada perbincangan kali ini memperlihatkan fungsinya yang tersendiri dan secara tidak langsung mengetengahkan kesempurnaannya. Ini dapat dibuktikan lagi melalui hikmah yang berupaya dicapai melalui pelaksanaan sistem jenayah Islam. Yang pertama, undang-undang Islam ini berupaya mengangkat keupayaannya untuk meningkatkan kebaikan dan mencegah kemungkaran selaras konsep Al-Amru bil Ma'ruf wal Nahyi 'anil Munkar yang berpandukan kepatuhan Allah, pembalasan di akhirat serta konsep dosa dan pahala. Seterusnya, amaran keras dengan janji-janji azab akan menimbulkan rasa takut dalam diri manusia untuk melakukan jenayah sekaligus membawa kepada pencegahan daripada melakukan sebarang jenayah. Dan di samping itu, pencegahan awal juga dapat dilakukan apabila semua umat Islam atau umat manusia melihat hukuman yang dijalankan. Sebagai contoh yang kita dapat dilihat merupakan hukuman hudud yang kebiasaannya dijalankan di halayak ramai. Di sini merupakan perkara yang berupaya terjadi jika dibandingkan dengan hukuman-hukuman lain. Kerana jika dilihat, sekiranya seseorang itu dihukum penjara, halayak ramai tidak berupaya melihat dan merasai kesakitan dan penderitaan yang tertuduh berbanding pelaksanaan hukuman hudud yang dijalankan di hadapan halayak. Terima kasih Saudari Ulia. Baiklah, saya akan menyambung tentang hikmah pelaksanaan sistem jenayah iaitu undang-undang Islam bersifat pembalasan yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang pertama, undang-undang Islam adalah daripada Allah sedangkan undang-undang sibil merupakan ciptaan manusia. Yang kedua, sifat kesempurnaan Allah membawa kepada penetapan undang-undang yang terbaik dan bertepatan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, pensabitan seseorang dengan hukuman jenayah dilakukan dengan berhati-hati dengan syarat-syarat tertentu. Dan akhir sekali, hukuman yang dijalankan ke atas penjenayah sebagai pembalasan di samping memberi pembelaan dan keadilan kepada mangsa jenayah. Dalam aspek ini dapat disimpulkan bahawa undang-undang yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang paling sempurna untuk membentuk fitrah manusia. Hal ini kerana undang-undang sivil ataupun ciptaan manusia ini mempunyai terhad dan sentiasa berubah-ubah. Contohnya kita boleh ambil isu homoseksual. Dulu dianggap sebagai jenayah yang berat, tapi sekarang ini malah diangkat dan diagungkan menjadi satu amalan perkahwinan dan juga diamalkan di negara-negara tertentu. Jadi sebab itulah dikatakan undang-undang Islam ini bersifat pembalasan yang sesuai dengan fitrah manusia kerana undang-undang yang tetap dan tegas ini akan menjadikan manusia untuk takut melakukan jenayah di samping dapat memberi pembelaan dan keadilan kepada pemangsa. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Saudari Auni Sobira. Terima kasih Saudari Nur Fatihah. Baiklah, hikmah pelaksanaan sistem jenayah dalam Islam yang ketiga ialah sebagai pemulihan jiwa.
Sebenarnya, tujuan hukuman yang dikenakan ke atas pesalah adalah untuk memulihkan pesalah tersebut daripada aspek jiwa dan akhlak. Sebab itulah, terdapat sebahagian daripada kesalahan yang ada kemaafan dan dikenakan denda seperti qisas dan ta'zir. Dan seseorang yang dikenakan hukuman atau dimaafkan atas kesalahannya pula sudah tentu akan insaf melalui kesedaran yang wujud dalam dirinya. Hukuman yang diterima juga akan mendidik seseorang di samping kifarah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebaliknya, terus bertaubat kepada Allah. Jelaslah di sini bahawa sistem jenayah dalam Islam itu bersifat sempurna dan menyeluruh kerana turut mengambil kira pemulihan jiwa dan rohani seseorang melalui prinsip kembali kepada Tuhan dalam pelaksanaan hukuman. Rumusan yang dapat saya simpulkan berdasarkan apa yang telah kita kongsikan pada hari ini ialah Undang-Undang Jenayah dalam Islam merupakan undang-undang yang dikurniakan kepada umat manusia sebagai satu bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Undang-undang ini adalah sangat sempurna sifatnya serta sesuai dengan naluri manusia yang begitu kompleks serta sukar dijangkakan. Pelaksanaan undang-undang ini dalam sistem kehidupan manusia tidak dapat dinafikan akan menyumbang kepada kemaslahatan seluruh umat lain. Hal yang sedemikian adalah kerana undang-undang ini bersifat memberi pengajaran dan memulihkan jiwa di samping membela nasib serta memberi keadilan kepada mangsa. Di Malaysia, pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam juga dijangka mampu menghapuskan serta mengurangkan kadar jenayah kerana sesuai dilaksanakan dalam semua keadaan. Undang-Undang Jenayah yang ada pada hari ini, saya kira terbukti gagal untuk menghapuskan jenayah kerana statistik menunjukkan bahawa purata kadar peningkatan jenayah di Malaysia bermula daripada tahun 1994 sehingga 1998 telah menjangkau sebanyak 9.5% setahun sebagaimana yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia. Jika peningkatan kadar jenayah ini dibiarkan berterusan, maka tidak mustahil bahawa keselamatan rakyat dan keamanan negara akan semakin lama semakin terancam. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, Undang-Undang Jenayah Islam adalah sangat wajar untuk kembali dikuatkuasakan sebagaimana yang pernah diamalkan oleh kerajaan Islam dalam Empayar Melaka dan negeri-negeri Melayu kerana telah terbukti keberkesanannya dalam membendung jenayah. Pelaksanaan undang-undang inilah yang juga akan membawa kejayaan bukan sahaja di dunia, malah turut membawa kejayaan di akhirat kelak. Jadi ini merupakan senarai rujukan yang telah kami rujuk dalam penghasilan tugasan ini. Sekian, terima kasih.